أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri kuliah duha fiqh muamalat la riba. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bincang topik yang ke-8. Topik yang ke-8 iaitu bab mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat akad bahagian kedua, iaitu bab mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat akad bahagian yang kedua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita telah selesai sebenarnya tujuh topik dan insya-Allah hari ini kita akan pergi topik yang ke-8. Jadi kita almost 25% ataupun suku dah habis kurikulum kita. Ya, laju ni sebenarnya. Kalau 8 topik 8 bulan ni, ini berapa bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah panjang umur kita akan habiskan 35 topik. Sebenarnya dalam muamalat ni ada beratus-ratus topik, tuan-tuan dan puan-puan. Topik-topik ini dipilih khas untuk tuan-tuan dan puan-puan faham apa itu muamalat. Jadi fasa pertama yang kita tengah bincang sekarang ini, iaitu fasa pertama ada 9 topik, itu adalah asas muamalat. Ya, asas muamalat. Yang lain semua tuan-tuan dan puan-puan tengok itu adalah aplikasi muamalat. Ya, aplikasi muamalat. Daripada aplikasi yang semudah-mudahnya yang kita tahu kepada aplikasi yang little bit kompleks, ya. Orang kata apa? Lebih kompleks, dia lebih rumit sikit, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan hari ini iaitu bab mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat akad bahagian yang kedua. Hari ini kita akan bincang beberapa topik iaitu kepentingan akad, rukun akad yang ketiga iaitu subjek akad, dan kaedah apa yang digunakan untuk menentukan akad. Orang tanya, Ustaz, takkan jual beli orang tak tahu akad tu? Kita kena tengok lah. Kita kena tengok betul-betul adakah betul-betul subjek itu merupakan subjek akad atau benda lain, atau disorok benda lain. Macam mana kita nak menentukan benda tu? Dan kaedah-kaedah menentukan akad itu patuh syariah, ya. Dan kaedah-kaedah yang menentukan akad itu patuh syariah. Baik. Sekali lagi kita ulang, ya. Kenapa akad itu penting, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa akad itu penting? Akad itu penting kerana akad itu penting kerana akad itu merupakan ikatan janji. Akad itu merupakan ikatan janji. Maksudnya kita berjanji dengan seseorang. Ya, kita berjanji dengan seseorang. Dalam akad kita berjanji. Aku janji nak datang rumah kamu besok. Aku janji nak beri kamu hadiah besok. Ya, aku janji aku nak beli benda ni dan aku janji aku akan berbayar. Walaupun kita tak sebut janji, sebenarnya akad itu adalah apa? Adalah ikatan janji. Dan sifat mungkir janji adalah sebahagian daripada sifat munafik. Itu yang kita kena hati-hati dalam kita berjanji apa-apa, dalam kita berakad apa-apa. Apabila kita mungkir janji, itu adalah sifat munafik. Contohnya, apabila kita pinjam duit tapi niat kita tak nak bayar. Niat kita tak nak bayar. Dia ada dua masalah di sini. Bila kita pinjam duit, kita buat akad pinjam, kita tak nak bayar dalam hati kita dan niat kita tak nak bayar. Nombor satu, kita dalam mungkir janji. Kita dah ada sifat munafik. Yang kedua, Nabi berkata, kalau seseorang itu meminjam wang dengan niat tidak mahu membayarnya, maka Allah akan menghancurkan dia. Itu dia.
Kena hati-hati ni ya. Jadi tapi dalam kita tiap-tiap hari kita melakukan banyak jual beli, banyak perjanjian dan sebagainya, banyak akad dan sebagainya. Sebab itu adalah penting untuk kita mengetahui apa itu syarat-syarat dan rukun-rukun akad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika dia berbicara, ia bohong. Bila dia bercakap, dia bohong. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Jika dia diberi amanah, ia berkhianat. Amanah ada macam-macam. Orang suruh simpan barang, ya, orang suruh janji tak nak bagi tahu, ya, orang bagi jawatan kerajaan, jawatan di pejabat dan sebagainya, itu adalah amanah. Orang-orang munafik akan menerima balasan yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 145. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali daripada lapisan-lapisan dalam neraka. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Nauzubillah. Jadi, ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita kena belajar ilmu-ilmu ni, terutama sekali ilmu muamalat, untuk mengelakkan kita daripada buat akad-akad yang kita mungkiri dan kita mendapat atau kita mendapat salah satu sifat orang munafik, di mana hukum ataupun siksaan bagi orang munafik adalah amat pedih. Baik. Kenapa akad itu penting? Kita ulang sikit-sikit tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat ingat, ya. Kita ni dalam seminggu ni macam-macam PKP lah, pilihan raya USA lah, segala benda lah ya dalam otak kita ni, ya, yang kita kata ambil kita punya mind share. Mind share maksudnya dia ambil orang kata share apa? Kebahagiaan dalam otak kita ni penuh dengan macam-macam. Jadi kita kena ulang selalu. Ya, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Islam terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi kita wajib patuh kepada janji kita, syarat yang kita telah persetujui, ya, kita wajib patuh, ya, walaupun dengan bukan Islam sekalipun, kita kena patuh, ya, baik. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan atau mengharamkan yang halal. Kita tak perlu patuh, ya, kalau sesuatu syarat itu, ya, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maksudnya dia tulis di situ dia nak bagi kita buat investment tiap-tiap bulan dia nak bagi hadiah. Itu tak boleh tuan-tuan. Kita nak buat pinjaman, dia kata dia akan bagi hadiah. Ya, kita nak buat pinjaman, dia nak bagi hadiah 1% kat kita. Hadiah. Tapi itu menghalalkan yang haram. Dia cuba bubuh nama halal. Supaya benda tu nampak halal ni tapi dia haram. Itu kita boleh engkar. Kita boleh tolak. Ya, baik. Akad menentukan kesan undang-undang di antara pihak-pihak terlibat, iaitu hak atau pemilikan atau tanggungjawab. Jadi akad menentukan 2 jenis undang-undang. Satu hukum syarak, satu hukum undang-undang dunia. Ya, kena ikut juga hukum undang-undang dunia, wajib ikut. Ya, dia menentukan kesan apa kepada undang-undang, hak atau pemilikan dan juga tanggungjawab. Ya, bila kita berjanji sesuatu, kita berakad sesuatu, dia akan menentukan siapa punya hak, siapa punya pemilikan, dia akan tentukan apa tanggungjawab parti-parti atau pihak-pihak yang berakad. Baik. Contohnya dalam akad jual beli. Yang akad jual beli terdapat 2 pihak. Yalah taklah. Takkanlah kita boleh berakad beli kita seorang diri, betul tak? Ya. Baik. Dalam akad jual beli sekurang-kurangnya ada 2 pihak. Jadi kalau katakan akad menentukan kesan undang-undang tu apa dia? Pembeli ada duit, ya, peniaga ada barang. Asalnya duit ini adalah hak pembeli dan barang adalah hak penjual. Bila jadi akad jual beli, maka terdapat pertukaran hak milik, ya, pertukaran hak milik. Wang menjadi hak peniaga, ya, dan barang menjadi hak apa dia? Hak pembeli. Itu jadi maksudnya akad jual beli terjadi pertukaran hak milik. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab adalah menyerahkan barang ini mengikut masa yang ditentukan, mengikut spesifikasi yang ditentukan. Dan hak penjual ialah menerima harga atau menerima wang mengikut jumlah yang ditentukan dan telah dijanjikan dan mengikut masa yang ditetapkan. Adakah dia patut menerima, dia wajib menerima secara cash, secara tunai
spot ataupun dia patut menerima atau wajib menerima secara ansuran. Kita kena tahu benda tu. Ya, baik. Dalam akad hutang macam mana? Ya, Ali nak bagi hutang pada Ahmad. Jadi hak berhutang ialah apabila Ahmad janji nak bagi 1,000, dia bagi 1,000. Dan apabila Ahmad menerima duit itu daripada Yusuf Ali okeylah Ahmad. Ali pemberi pinjam. Ahmad adalah penghutang. Jadi apabila Ahmad menerima duit daripada Ali, maka apa yang dia wajib lakukan, tanggungjawab dia ialah memberi balik hutang itu atau pinjaman itu mengikut masa yang ditentukan, mengikut amount yang ditentukan. Ini hak kepada Ali Ahmad. Hak kepada Ahmad. Ya, hak kepada Ali ialah dia menerima hutang itu, tapi tanggungjawab dia ialah memulangkan balik apa yang dipinjam. Ya, baik. Dan juga akad nikah. Akad nikah ialah sebelum belajar pasal akad ni, saya ingat akad nikah je. Bukan saya ingat. Maksudnya akad itu adalah kepada akad nikah je. Ya. Akad nikah pun adalah satu, ada rukun-rukun dia juga, ada syarat-syarat dia juga. Ya. Baik. Apa jadi kesan undang-undang apabila kontu berakad nikah? Maka tanggungjawab ibu bapanya telah berpindah kepada suaminya yang baru. Tanggungjawab ibu bapa berpindah kepada suaminya. Tanggungjawab apa? Mendidik. Tanggungjawab apa? Nafkah. Tanggungjawab apa? Rumah. Ya, tanggungjawab batin dan sebagainya. Ya, semuanya berpindah kepada suaminya. Baik. Jadi kita telah selesai, alhamdulillah, dalam dalam bahagian yang pertama kita telah selesai 2 rukun dalam akad, iaitu sigah. Sigah adalah sebutan. Sebutan apa? Ijab dan kabul. Apa dia ijab dan kabul? Ijab dan kabul ialah penawaran dan penerimaan, iaitu offer and acceptance. Kita juga telah berbincang rukun yang kedua, iaitu pihak yang terlibat. Apakah syarat-syaratnya untuk berakad dan tertakluk kepada orang-orang yang berakad ini? Ya, seperti orang gila tidak boleh berakad, orang bankrupt tak boleh berakad dan sebagainya. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan objek akad, ya, objek akad ataupun subjek akad, ya. Apakah syarat-syarat yang terkandung dalam subjek akad? Jadi ada 3 rukun akad, iaitu sigah, offer and acceptance, kedua pihak yang terlibat, dan yang ketiga yang kita akan bincang hari ini objek ataupun subjek akad, ya, insya-Allah. Baik. Kenapa subjek akad itu penting? Subjek adalah penting dalam akad sebab ia menentukan jenis hukum yang hendak diguna pakai. Ya, dia nak menentukan jenis hukum yang nak diguna pakai. Jika subjek itu bukan barangan ribawi, ya, tiada hukum khas kecuali subjek itu mesti halal. Ya, apa itu barangan ribawi? Emas, perak, gandum, bali, kurma dan garam. Ya, kalau bukan barang-barang ni dalam subjek akad ini, tiada hukum lain kecuali subjeknya mesti akad, mesti halal, maaf. Jika ia barangan ribawi, amat penting untuk mengambil kira syarat-syarat kontrak bayar asraf, ya, maksudnya yadan biyadin, pertukaran antara tangan dengan tangan, sama jenis dan sama nilai kalau benda yang nak ditukar tu sama. Jadi kita kena tahu subjek tu sebenarnya apa. Kalau emas, macam ni kena buat dia. Kalau bukan emas, macam ni kena buat dia. Kalau perak, dia macam ni kena buat dia. Dia. Sebab tu kita boleh faham. Dan barulah kita boleh tahu cara-cara yang betul untuk kita berakad. Baik. Ini untuk mengelakkan terjebak riba dan penipuan. Ya. Kadang-kadang subjek yang ditunjuk merupakan helah kepada subjek yang sebenar. Dulu ada satu scam yang dinamakan emas tok belagak. Ya, emas tok belagak ataupun emas ETA. ETA itu macam kita pergi airport, kita tengok bila kapal terbang nak sampai, dia tulis ETA. ETA ialah estimated time of arrival. Jadi bila kita masuk scam tok belagak ni contohnya, maksudnya emas itu bukan dapat on the spot, tapi emas tu dapat 90 hari, 120 hari dan sebagainya. Lagi lama kita nak emas itu, ya, lagi murah emas itu, ya. Baik. Jadi apakah subjek yang sebenar? Sebenarnya dia tak ada emas pun. Emas tak ada, dia mungkin ada 1-2 jongkong yang ditunjuk ke orang, tapi sebab dia kata dia simpan ataupun akan dapat masa yang akan datang, maksudnya kemungkinan besar dan memang betul telah dibuktikan emas itu tak ada. Jadi apa sebenarnya subjek? Subjeknya adalah duit. Dia ambil duit orang, dia rotate, dia bagi setiap bulan. Macam tu je. Jadi subjek sebenarnya adalah duit. Walhal dia tunjuk.
dia tunjuk subjek itu mas, bukan sebenarnya. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita kena belajar hukum-hukum muamalat mengenai akad. Baik. Jadi seperti yang saya sebut dalam kuliah minggu lepas, jenis-jenis subjek akad terbahagi kepada dua, material dan bukan material. Ya, material ni satu harta, satu bukan harta. Yang harta ialah seperti kereta, rumah, hartanah, ya, apa lagi? Kita jual handphone dan sebagainya. Itu harta-harta yang fizikal, ya, yang fizikal. Yang bukan harta ialah seperti subjek dalam akad perkahwinan, ya. Akad perkahwinan subjeknya adalah perempuan itu ataupun si isteri itu adalah subjek dia, ya. Yang bukan material, ya, Islam pun mengiktiraf, ya, subjek yang bukan material, yang bukan apa fizikal. Jadi Islam mengiktiraf benda-benda ni yang ada nilai. Contohnya kerja kita upah dia tebas rumput, kita upah dia jahit baju, kita upah dia renovate rumah. Jadi upah itu boleh merupakan subjek yang harus dalam akad. Dan apabila dia menamatkan atau selesaikan kerja, kita bagi upah. Upah itu adalah ujrah. Ya, baik. Nanti kita akan belajar apa beza ujrah, ijarah dan sebagainya. Kita akan belajar. Dan subjek manfaat juga adalah subjek yang diiktiraf sebagai harus dalam Islam. Ya, seperti manfaat duduk di rumah. Duduk di rumah seseorang tu, rumah milik orang lain, tapi hak untuk duduk dalam rumah tu, untuk ambil manfaat tinggal di dalam rumah itu adalah hak orang lain. Itu dipanggil akad ijarah atau akad sewa. Ya, contohnya kita beli satu rumah. Kalau kita duduk dalam rumah tu, yang rumah yang kita beli yang telah menjadi hak kita, maka rumah itu subjek rumah itu iaitu secara fizikalnya rumah kita, manfaat pun hak kita, ya, fizikalnya hak kita, manfaat untuk duduk pun hak kita. Tapi kalau kita sewa rumah itu, rumah yang kita beli, ya, rumah itu adalah hak milik kita, tetapi manfaat untuk tinggal dalam rumah itu adalah hak milik orang lain. Nampak tak? Hak milik penyewa. Jadi kita tak boleh semena-mena ataupun sewenang-wenangnya menghalau penyewa selagi tenancy agreement ataupun akad sewa masih lagi berkuat kuasa. Jadi dalam Islam mengiktiraf subjek yang fizikal, dan Islam mengiktiraf subjek yang bukan fizikal seperti manfaat dan kerja, insya-Allah. Baik. Apakah syarat-syarat subjek? Yang pertama sekali, mesti harus di sisi hukum hakam Islam. Subjek dalam akad tu mesti halal. Islam dah iktiraf dia sebagai halal. Pasti sebagai halal. Yang dah sahkan sebagai halal. Yang tu syarat yang pertama. Maksudnya, sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan subjek akad. Sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan subjek akad. Maksudnya, benda yang haram, subjek yang haram dijadikan subjek akad. Kita tak boleh berjual beli. Ya, berjual beli dengan benda yang haram. Kita tak boleh menyewa benda yang haram. Kita tak boleh buat apa? Kita tak boleh pinjam benda-benda yang haram. Nampak tak? Semua tu kita kena faham, ya. Jadi akad akan terbatal, yakni batil. Pertukaran dan pendapatan adalah tidak sah. Contohnya kita bagi contoh yang kasar sikitlah. Contohnya khinzir, atau dalam bahasa kasarnya babi. Babi, ya. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni nak beli babi, Ustaz, tapi saya tak jual kepada orang Islam. Boleh tak saya jual kepada orang bukan Islam? Macam mana, tuan-tuan? Macam mana? Baik, apa saja yang haram pada asalnya, jual belinya adalah haram walaupun kepada bukan Islam. Contohnya, kita ambil contoh satu lagi. Kita dapat hadiah, hamper. Ya, hamper. Ya, orang pejabat terlupa, dia pergi bagi kat kita, dalam tu ada satu wine dalam tu. Kita kata tak apa. Wine ni kita tak minum, kita bagi hadiah kepada orang lain. Hadiah kepada orang bukan Islam. Haram juga tu, tuan-tuan. Haram juga. Itu ada hadiah, tapi subjeknya haram. Tak boleh bagi kepada orang lain. Apa kita kena buat kalau kita tersilap beli, tersilap dapat hadiah? Nanti kita akan belajar macam mana nak buat. Cara nak buatnya ialah kita musnahkan benda tu. Musnah. Supaya dosa itu tidak bertali arus. Jadi apa-apa subjek yang haram tidak boleh
dijadikan subjek untuk jual beli. Kalau kita buat juga, maksudnya kita punya pendapatan pun haram, pertukaran pun haram. Maksudnya kita kena ubah balik benda tu. Tu dia. Baik. Dan juga riba adalah haram. Semua transaksi melibatkan riba adalah haram dan terbatal. Ya, pinjam duit daripada bank konvensional, ya, masuk scam yang janji untung, masuk online forex trading haram, ya, dan masuk macam-macam. Ya, beli dan jual insurans konvensional, semuanya adalah haram. Ya, meribat, jadi terbatal yang tu. Sebab itulah saya ambil contoh. Ya, saya ambil contoh insurans konvensional. Ya, dia pergi beli insurans konvensional, dia meninggal. Nauzubillah min zalik. Ya, dia pergi meninggal, lepas tu dia pampasannya itu pun haram. Nampak tak? Pampasan tu pun haram. Teruk tak? Meninggal, kita nak ambil pampasan tu tak boleh ambil sebab harta haram. Jadi kena hati-hati benda-benda macam ni. Seperti yang saya sebut tadi, insurans konvensional adalah haram sebab ada 3 dalam 1. Nanti kita bincang panjang umur insya-Allah. Ada riba, ada gharar, ada judi, ya, dalam insurans konvensional. Semua pendapatan dan pampasan melibatkan insurans konvensional adalah haram. Ya, adalah haram. Setengah-setengah orang pergi jual insurans MCIS dah, insurans Manulife lah mengatakan yang patuh syariah. Pendustaan yang nyata itu, ya. Baik. Kita sambung. Yang kedua, mesti sah mengikut undang-undang. Ya, apa yang kita jual mesti sah mengikut undang-undang satu tempat dan negara. Asal tidak melanggar asas-asas Islam. Ya, mesti sah ikut undang-undang. Ya, kita ni kena patuh kepada pemerintah jika pemerintah itu tidak melanggar asas-asas Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul, ya, wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yang ini orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Ya, apa maksud taat? Nampak tak? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi taat tak ditulis kepada ulil amri. Maksudnya taat kepada ulil amri ada syarat. Ada syarat, maksudnya orang-orang yang berkuasa, pemimpin-pemimpin kita mesti patuh kepada Allah. Undang-undang itu tidak melanggar Islam, baru kita boleh ikut. Ya. Apa itu tidak sah di sisi undang-undang? Apa maksud tidak sah di sisi undang-undang? Iaitu setiap subjek yang tidak sah menurut hukum hakam Islam dan undang-undang sebuah negara adalah haram dan membatalkan akad. Manakala subjek yang haram di sisi Islam tetapi dibenarkan oleh undang-undang negara turut menjadi akad terbatal. Ya, baik, kita akan bagi contoh. Baik, macam mana contoh dia? Yang pertama, jual arak. Arak dihalalkan oleh undang-undang, boleh jual arak asalkan kamu lebih daripada 18 tahun. Tapi diharamkan oleh Islam, maka akad yang ada arak, ya, tidak boleh dibuat, adalah haram juga. Begitu juga dadah. Dadah pula diharamkan oleh undang-undang dan dia diharamkan oleh Islam. Jadi dosa tak boleh, jadi tak boleh. Kita berniaga dadah yang diharamkan. Juga acara yang menggalakkan pergaulan bebas dihalalkan undang-undang tetapi diharamkan Islam, maka kita tidak boleh menganjurkan acara-acara yang memberikan kebebasan untuk bergaul. Macam mana Islam, undang-undang yang dibuat oleh Islam mengatakan pergaulan bebas ataupun acara-acara seperti konsert dan sebagainya adalah haram. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina. La taqrabuz zina. Bukan Allah kata jangan lakukan zina. Allah kata jangan kamu dekati zina. Dekati zina. Maksudnya ada kaedah yang digunakan untuk mengharamkan sesuatu, iaitu apa saja yang menjuruskan kepada haram, apa saja yang menjuruskan kepada haram, apa saja yang jalan-jalan menuju kepada sesuatu yang haram, turut haram. Dia panggil sad al-zara'. Sad al-zara', iaitu maksudnya jalan-jalan yang menuju kepada yang haram juga haram. Jadi maksudnya apabila pergaulan bebas itu, ya, pergaulan bebas itu kemungkinan besar akan menyebabkan zina dan sebagainya, maka pergaulan bebas itu diharamkan. Iaitu cara undang-undang yang dibuat dalam Islam. Baik. Dan perkara-perkara yang tidak bermoral dan adalah dilarang syariah.
Oleh itu semua akad yang menganjurkan perkara tersebut dalam apa cara sekalipun adalah haram. Contohnya copyright. Ini copyright. Copyright kita buat satu software, ya, kita pergi register kita copyright, orang lain pergi tiru. Maka orang yang tiru itu dan kemudian dia jual pula, itu pendapatannya juga haram. Ya, Islam mengiktiraf, ya, intellectual copyright ataupun hak cipta, ya, hak intelektual, ya, hak intelektual ataupun hak cipta intelektual adalah satu harta yang diiktiraf oleh Islam sebagai harta persendirian. Kalau kita ambil, kita tak bayar, maksudnya kita mencuri. Jadi kena hati-hati. Baik. Subjek yang diharamkan termasuk harta awam. Maka masjid dan harta wakaf lain tidak diboleh dijual kepada individu. Tak boleh jual harta wakaf. Kenapa tak boleh jual harta wakaf? Harta wakaf adalah milik Allah. Harta milik Allah tak boleh dijual kepada individu. Ya. Juga orang tanya saya semalam, Ustaz, ni kami ni ahli jawatan kuasa masjid. Masjid kami kutip duit kuliah khutbah solat Jumaat. Sekarang dah kurang lah, dia kata. Betul lah, dah kurang PKPB kan. Wajib tak kami bayar zakat? Dia kata okey, macam ni. Hukum dia macam ni. Harta awam tidak boleh dijual kepada individu. Harta awam ataupun harta wakaf. Dan apa saja pendapatan daripada harta wakaf adalah harta awam, pendapatan awam. Jadi pendapatan awam tidak diwajibkan zakat. Contohnya kerajaan kutip cukai. Kerajaan kutip cukai itu harta awam. Sebab itulah tak boleh rasuah kan. Jadi harta awam, ya, tak wajib zakat. Ya, Baitul Mal kutip macam-macam. Ya, kutip wang tak patuh syariah, kutip macam-macam dia kutip, luqatah lah, apa semua dia kutip, ya, dia tidak wajib bayar zakat. Yang tu kita akan belajar dalam topik fiqh zakat. Baik. Subjek mesti tiada sekatan. Jadi kalau kita nak jual sesuatu, dia mesti bebas daripada apa-apa sekatan. Maksudnya hak milik itu mesti sahih. Tidak boleh menjual rumah yang dituntut oleh bank atau masih dalam akad ijarah, ya, akad sewa. Contohnya, ya, rumah tu dia masih dicagar kepada bank. Kita tak boleh panggil orang, kita jual, kata okey, hang ambil alih lah, bayar rumah ni, ambil alih bayar rumah ini sampai habis lah. Okey, lepas tu hang ambil lah rumah. Tak boleh. Sebab apa? Harta ni ataupun hartanah ini dituntut oleh bank, maka kena dapat kelulusan bank, kebenaran bank. Dan kalau rumah itu masih disewa, contohnya kita ada akad apa? Akad ijarah, akad sewa, ataupun kita masih ada tenancy agreement, kita janji sewa 2 tahun dan baru masuk tahun kita nak jual rumah tu, kita tak boleh halau orang tu walaupun kita nak jual rumah tu. Sebab akad ijarah masih berkuat kuasa. Macam mana kita nak buat? Kita bincang dengan dia, bagi bayar compensation ke apakah, itu boleh. Tapi kita tak boleh secara unilateral atau sebelah pihak membatalkan akad ijarah. Tidak boleh dipinang, betul dia. Tidak boleh dipinang perempuan dalam iddah, ya, atau yang telah bertunang. Orang kata, tak, dalam Islam ada ke bertunang ni? Dia kata ada, nama dia khitbah. Khitbah itu bertunang. Bertunang maksudnya dia dah ada akad, dia berjanji nak kahwin, maka kita tak boleh kacau. Dia kata, alah, hang buat apa pergi tunang dengan mat? Aku lagi handsome, lagi kaya. Tak boleh buat macam tu, tuan-tuan dan puan. Itu haram tu, ya. Orang dah ikat janji, tak boleh. Samalah juga, ya, apabila kita telah berjanji nak jual kepada seseorang RM1,000, ya, dah berjanji, cuma tak hantar je, datang seorang lagi kata, hang jual lah kat aku, ya, hang jual kat dia RM1,000, aku beli RM1,100. Tak boleh, sebab dia dah ada janji dengan orang tu. Tak boleh buat macam tu, haram tu, ya. Dan tidak boleh dipinang perempuan dalam iddah. Iddah maksudnya, suami dia meninggal ataupun dia baru bercerai, dia kena apa? Salah satin huru, ya, maksudnya dia kena suci 3 kali, ya. Dia belum suci 3 kali lagi, kita dah pergi tanya dia pun tak boleh. Hang suka kat aku ke, nanti habis iddah nak kahwin aku, tak boleh, tuan-tuan. Haram benda-benda macam tu. Jadi tak boleh. Benda tu semua kena bebas daripada semua sekatan, barulah kita boleh buat akad yang baru. Akad juga terbatal apabila mengetahui tujuan pembelian barang adalah untuk tujuan haram, iaitu sad az-zara'i, ya, iaitu walaupun pada asalnya harta itu halal, ya, harta itu halal. Contohnya apa dia? Ya, orang tu jual beli anggur adalah halal, ya, tapi kita tahu, tengok van Carlsberg datang, lori Carlsberg, tak boleh jual macam tu, haram, ya, tujuan dia haram.
tujuan dia haram, walaupun jual beli itu adalah benda yang harus. Ataupun nak beli pistol, orang pistol tu jual beli okey, kecuali dalam peperangan. Itu cerita bab-bab lain, tuan-tuan. Ya, dia nak beli pistol, bukan pistol mainan budak-budak tu. Pistol yang tembak sekali mati. Ya, ya, dia nak beli, tengok dia ni gangster semua, jangan jual pada dia. Ya, baik. Baik. Yang ketiga, ya, boleh ya, syarat yang ketiga. Sekejap ya. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ialah dalam subjek ini ialah diiktiraf mempunyai nilai. Ya, mesti mempunyai nilai. Ya. Harta yang berharga bernilai ialah setiap harta yang disimpan oleh seseorang dan syarak mengharuskan penggunaannya. Ya. Itu bila dia syarak mengharuskan, itu basic. Bila dia syarak mengharuskan baru dia ada nilai. Ya. Kalau syarak tidak mengharuskan, dia tak ada nilai dan kemungkinan dia haram. Harta diiktiraf mempunyai nilai di sisi Islam disebut sebagai muttaqawam, ya, yang tidak bernilai disebut ghair ataupun tidak muttaqawam, tidak bernilai. Walaupun bernilai mesti diperakui sah di sisi hukum Islam. Bukan saja dia bernilai, dia mesti sah, mesti halal dari segi Islam. Tidak boleh dijual perkara-perkara yang mengikut hukum Islam dan hukum adat ataupun orang panggil uruf, ya, sesuatu tempat itu yang tidak mempunyai nilai. Tak boleh jual benda yang tak ada nilai. Ya, baik, kita bincang. Contoh subjek yang mempunyai nilai dalam syarak. Yang ni kita tahu semua. Benda-benda macam ni boleh kita berakal atau berjual beli atau sewa. Seperti hartanah, kenderaan, saham syarikat yang patuh syariah. Maksudnya saham syarikat yang tidak patuh syariah tak ada nilai di sisi Islam. Ya, tidak ada nilai di sisi Islam. Ya, apa tu, investment dalam perbankan konvensional tidak nilai. Tidak ada nilai dalam Islam. Ya, ataupun unit amanah yang ada investment dalam perbankan konvensional pun tidak ada nilai. Ya, haram, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, emas dan perak ada nilai di sisi Islam. Usaha, ya, dan kerja ada nilai di sisi Islam. Apakah contoh subjek-subjek yang tidak mempunyai nilai di sisi syarak? Ya, contohnya, yang ni yang kompleks sikit lah, tuan-tuan, nak cerita lah sebab ramai sangat orang kita, termasuk ustaz-ustaz, ya, yang saya kasihi, semua kebanyakannya pun banyak terlibat dalam kontrak apa ni, CFD. Apa dia CFD? Contract for difference. Ya, dia ni buat kontrak, ini buat kontrak, kita bertukaran kontrak. Barang tak ada. Tak ada nilai, tuan-tuan. Itu nilainya, ya, senilai senilai kertas saja dia. Dia tukar kontrak dia. Barang tak ada. Ya, dia panggil contract for difference, ya. Jadi contohnya kau ni 1000, kau ni 100, 1100, kami tukar jadi set off benda ni, dia dapat 100. Dia contract for difference. Contract for difference dalam forex atau commodity trading adalah haram, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dia pakai MT4, MT5, ya, MetaTrader 4, MetaTrader 5, semua adalah haram di sisi Islam. Jangan kita terlibat dalam apa-apa kontrak yang ada CFD, ya. Ataupun akaun emas yang berasaskan pada harga dan tiada sandaran emas, ya. Dia buat simpanan emas macam untuk belagak dan sebagainya, ada, ataupun perbankan konvensional dia buat akaun simpanan emas. Emas sebenarnya tak ada masa kita beli. Jadi dia buat difference in prices saja. Harga emas naik kita untung, harga emas turun kita rugi. Tapi emas tak ada. Ya, emas tak ada. Walaupun kadang-kadang bila kita nak withdraw apa ni, emas, dia bagi emas fizikal. Kalau nak buat akaun simpanan emas, emas mesti ada, wajib ada. Emas tu boleh dikongsi, ya, hak miliknya, tapi emas mesti ada, wajib ada, ya, walaupun syarat-syarat untuk withdraw boleh berlainan dan sebagainya. Baik. Buah yang belum masak, yang masih di atas pokok, masih muda, masih hijau, ya, tidak boleh dijual beli. Nabi larang berjual beli buah yang masih di atas pokok. Ya, sebab itulah, ya, kaedah-kaedah seperti pajak tanah, pajak kebun, pajak tanah boleh lagi, pajak kebun jadi masalah. Dan menjual anak haiwan yang masih di dalam perut ibunya. Dia kata, ni kambing ni bakar yang best daripada New Zealand. Saya nak jual kepada kamu, tapi dia masih mengandung. Jadi bila lagi 2 bulan dia beranak, saya jual kepada kamu RM1,000. Tak boleh jual benda-benda macam tu. Sebab apa? Dia ada gharar yang besar. Sebab apa? Kemungkinan bila dia beranak pula, mati dan sebagainya, ada masalah. Jadi orang jahiliah suka buat macam tu. Dia suka book apa ni, anak-anak binatang yang masih dalam perut ibunya, sebab dia itu bakar yang baik-baik. Itu dipanggil habal al-habalah.
Faham ya tuan-tuan? Kita sambung. Dan contoh subjek yang tidak mempunyai nilai adalah seperti benda busuk ni. Baja atik ayam. Baja atik ayam, baja atik lembu tu, dia lagi tinggi daripada lembu. Jadi boleh tak kita jual najis? Boleh tak kita jual najis sebagai baja? Ya, baik. Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari pembukaan kota Mekah, maksudnya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, khinzir dan berhala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa pandangan kamu tentang lemak bangkai haiwan, ya, yang digunakan untuk menyalut sampan, meminyakkan kulit dan digunakan sebagai pelita? Nabi SAW bersabda, tak boleh, ia tetap haram dijual. Jadi kalau kita tengok ilat ataupun sebab diharamkan, seperti arak, bangkai, khinzir dan sebagainya, sebab benda-benda itu adalah najis. Ya, najis, kategori najis dalam Islam. Ya, kalau bangkai maksudnya binatang yang disembelih tidak apa? Tidak mengikuti syarat-syaratnya, tidak disembelih, ya, menyebut nama Allah dan sebagainya, jadi bangkai. Bukan bangkai yang lembu kena aksiden itu saja, ya. Khinzir pun dikira sebagai bangkai, berhala khinzir dikira sebagai najis. Berhala pun najis. Jadi benda-benda macam ni tak boleh jual beli, ya, walaupun ada kegunaannya. Jadi maksudnya yang sebagai umumnya jual najis, ya, jual najis adalah haram. Jadi macam mana orang jual baja dan sebagainya? Baik, mazhab Syafi'i mengharamkan menjual beli najis, dan ia termasuklah baja dari najis haiwan. Tapi mazhab Hanafi membenarkannya. Namun kalau ikut ulama dekat Malaysia, kalau kita nak jual juga macam mana? Ya, sebab apa? Kita ada banyak industri yang menggunakan najis binatang sebagai baja. Jadi alternatifnya atas dasar maslahah ataupun kebaikan umat Islam, akad jual beli baja ditukar kepada akad penukaran hak milik bayaran, nakal aliyad ataupun kontrak upah atas pengurusan baja. Jadi kita tak boleh kata macam ni. Jadi kalau kita nak jual beli najis sebagai baja tai ayam ke, baja lembu ke dan sebagainya, baja tai lembu ke, macam mana akad dia? Akad dia macam ni. Kamu tak boleh kata saya jual baja tai ayam ni dengan harga RM20 satu kampit. Dia kata macam ni. Dia kena cakap betul-betul. Saya jual ini kepada kamu berdasarkan usaha saya, upah saya untuk mengumpul dan membersihkan tai ayam ini supaya dapat dijual kepada kamu. Ini adalah apa yang kamu bayar adalah upah saya buat kerja tu. Jadi itu dipanggil kontrak ijarah atau ujrah. Ya, tak boleh kata saya jual tai ayam ni. Ya, saya kata yang ni harganya, contohnya ini baja 5 kilo. Ya, saya jual yang ni, saya jual kamu yang ni pada kamu, bukan jual lah, dia kata baik. Saya ini harga dia RM20, upah saya mengambil baja-baja ini, ya, untuk dipackkan elok-elok dan sebagainya. Itu upah saya, kata, upah saya, bukan harga najis tu. Faham Baik. Itu dari segi mazhab maksudnya ulama di Malaysia, mufti-mufti di Malaysia mengambil jalan yang tengah. Ya. Jadi kena sebut betul-betul benda-benda macam ni. Baik, syarat yang keempat. Prinsip hukum hakam Islam ialah sesuatu barang itu mesti ditentukan dengan tepat dari sudut asasnya. Jumlah, jenis, ukuran, timbangan, harga. Jadi spesifikasi dia mesti jelas. Kita nak jual apa, spesifikasi mesti jelas. Dia mesti jelas. Ya, baik. Mesti dipastikan yang mana satu yang hendak dibeli dalam kalangan satu longgok atau kumpulan. Contohnya baju macam ni. Ya, baju macam ni ada satu longgok, baju sama rupa. Ya, kita nak jual satu baju ni RM20. Dia kata kamu tak boleh pilih. Ya, RM20 je, tak boleh pilih. Saya ambil bagi jual pada kamu. Tak boleh. Ya, kita kena pilih. Kita kena bagi hak kepada pembeli untuk memilih. Walaupun dia jenis satu longgok yang lebih kurang sama. Kita kena bagi option. Kalau dia tak nak pilih, hal dia. Tapi option tu mesti ada, maksudnya kita tak boleh tegah dia. Tak boleh tegah dia daripada memilih, ya, dalam satu longgok yang sama. Begitu juga harga mesti ditentukan dalam majlis akad jual beli. Tidak boleh ditangguh atau dibiarkan pihak ketiga yang menentukannya. Jadi kita tak boleh kata, sign borang ni dulu, nanti aku tulis semua. Tak boleh. Kena tahu.
Hang percayalah pada aku, Mat. Aku beli dulu, aku jual pada hang. Berapa harga? Tak apa, hang percaya kat aku. Tak boleh. Tak boleh buat perniagaan macam itu. Jika tidak, akad akan terbatal sebab elemen gharar. Sebab ada elemen tidak menentu yang serius. Takut orang tu tipu. Harga RM30, tiba-tiba bila hantar kata 50. Bergaduh pula. Ya, dan sebagainya. Baik. Ada dua cara. Jadi Islam bagi. Jadi Islam bagi pada kita ni, pada masyarakat, ya, cara untuk menentukan perincian barang yang hendak dijual. Ya, macam mana? Ada dua cara. Cara yang pertama ialah penjualan secara inspection. Sale by inspection. Maksudnya sebelum jual kita bagi dia inspect, bagi dia tengok telefon ni macam mana. Bagi dia tengok, tengok ni pen macam mana, bagi dia tengok. Okey. By inspection. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahawa apabila barang tu ada secara fizikal, maka menjadi tanggungjawab pembeli untuk tengok specification, ya. Itu bila subjek itu secara fizikalnya ada masa majlis akad jual beli. Jadi cara yang pertama ialah penjualan secara pemeriksaan ataupun sale by inspection. Islam berikan hak, nampak? Islam berikan hak kepada pembeli untuk buat pemeriksaan sebelum berakad atau sebelum bersetuju untuk beli. Barangan diketahui dan ditentukan apabila dapat melihat dan menilai semasa dalam proses akad. Yang dipanggil khiyar ru'yah. Apa khiyar? Khiyar ini, ya, khiyar ni maksudnya option. Ru'yah maksudnya inspection, pemeriksaan. Ya, option untuk memeriksa Islam bagi secara automatik. Kita tak boleh deny, kita tak boleh orang kata ambil hak pembeli untuk memeriksa sesuatu barang yang ada secara fizikal semasa akad jual beli, ya. Jika barang itu ada ataupun hadir dalam majlis akad, jumhur ulama berpendapat pemeriksaan adalah diperlukan. Jadi kalau barang tu ada, kita kena pergi tengok sebelum kita setuju, ya. Dan juga penjual mesti berikan hak untuk dia memeriksa. Akad boleh dibatalkan jika tidak menepati spesifikasi. Dia tengok-tengok sini, tengok sini. Ni apa ni? Aku tekan H keluar air ni. Tak mau beli. Boleh. Ini berapa gigabyte ni? 8 gigabyte ROM. Okey, cek 6 ya. Cek 6 juga. Tak boleh. Boleh reject. Nampak tak? Ya, boleh dibatalkan. Motor, contohnya motor. Hang kata leather seat motor ni tiba-tiba datang PVC atau PU leather. Tak mau, pergi balik. Boleh? Ya? Baik. Cara yang kedua yang dinasihati ulama untuk menentukan subjek untuk dijual ialah sale by description atau penjualan secara deskripsi. Maksudnya dia ada apa? Dia ada apa ni? Ada brochure. Contohnya dia ada brochure. Dia boleh tengok brochure, ya. Oh, kereta macam ni, Proton X5. Ini apa? iPhone apa iPhone yang baru? iPhone 12 Pro Max. Pro Max. Oh, belum sampai lagi, kena pre-order. Boleh tak sale by description dalam Islam? Ya, ulama membenarkannya. Tapi dengan beberapa syarat. Ya, ulama membenarkan sale by description ataupun kita jual satu barang tak ada, tapi kita ada brosur saja. Tapi ada syarat-syaratnya. Apa dia syarat-syaratnya? Deskripsi mesti terperinci jika barang tiada di majlis akad. Jualan melalui katalog ataupun secara online. Dia description must be enough to describe the barang. Deskripsi mesti cukup untuk menjelaskan apa barang yang kita jual. Jumhur ulama membenarkannya, tetapi ulama Syafi'i tidak, yang terdahulu. Ulama Syafi'i yang terdahulu tidak membenarkannya. Dia kata bai al-ghaib, maksudnya jual beli barang ghaib. Ghaib bukan maksudnya dia pergi ghaib macam tu. Hilang dah. Ghaib maksudnya barang tak ada. Ya, barang tak ada. Baik. Syaratnya, ya, spesifikasi mesti terperinci. Yang kedua ialah pembeli diberikan hak untuk memeriksa atau meneliti. Nampak tak? Hak khiyar ar-ru'yah, sama ada barang tu ada atau tak ada, yang masa akad diberi hak itu kepada pembeli. Ya, iaitu khiyar ru'yah, iaitu hak untuk memeriksa secara automatik dalam penjualan secara deskripsi. Jadi kalau barang tu sampai, kita wajib sebagai pembeli untuk memberi hak kepada kita wajib sebagai penjual untuk memberi hak kepada pembeli untuk memeriksakannya, ya. Nabi SAW melarang jual beli gharar. Nabi melarang jual beli gharar, tetapi khiyar ru'yah, iaitu option untuk memeriksa, ya, option to inspect,
dan deskripsi menghilangkan elemen gharar dalam jual beli. Ya, pembeli boleh menolak barangan tidak menepati spesifikasi selepas diperiksa. Ya, dan juga pembeli boleh batalkan pesanan. Ya, kalau barang tu tak sampai lagi, dia bagi duit dulu. Ya, dia bagi duit untuk booking, dia boleh batalkan pesanan itu sebelum barang tu sampai. Dia boleh juga. Ya, because ada peringkat-peringkatnya. Kita bincang sebentar lagi. Baik. Bagaimana pula jika telah diperiksa dan setelah dibawa balik terdapat kecacatan? Contohnya kasut. Belum beli kita cek, kita pakai dan sebagainya, tengok okey je kasut. Kasut apa ni? Kasut Nike. Kasut Nike, cek okey je, pakai pun cantik dan sebagainya, seal pula tu. Kita periksa, tapi kita bawa balik terdapat kecacatan. Alamak, ada lubang sikit lah sini. Macam mana ni? Adakah sebab dia dah diberikan khiyar ru'yah, dia dah inspect, kita boleh kata, penjual kata tak boleh dah, anda tengok dah semua. Macam mana? Baik. Islam bagi apa? Ini Islam dah ada consumer punya protection, tuan-tuan. Dah lama dah. 1440 tahun yang lalu. Dah lama dah, tuan-tuan. Ya? Baik. Islam memberikan apa? Khiyar al-aib. Khiyar aib. Maksudnya defect option. Option yang defect. Ya? Aib maksudnya apa? Kekurangan. Betul tak? Kekurangan daripada kualiti yang sebenar. Dengan syarat tidak dinyatakan kecacatan pada barang tersebut semasa akad. Contohnya dia kata, kenapa ni kasut ni murah sangat? Selalunya 150. Kenapa hanya 50? Dia macam ni lah, gam dia keluar sikit. Dia dah cerita nampak tak? Gam dia keluar sikit. Dia cerita dah. Jadi kata, okey lah, saya terima gam dia keluar sikit. Balik-balik dia tengok, pakai nak bagi balik. Tak boleh dah. Dah cerita dah. Ya? Lainlah kalau dia tak cerita. Kalau dia dah cerita, hang dah accept. Kau pergi, orang kata apa, accept juga, tapi tukar fikiran dah tak boleh dah. Kemudian baru disedari wujudnya kecacatan pada barang tersebut. Jual beli tersebut masih sah. Apa dia? Option apa? Barangan tersebut boleh dipulangkan. Ya, sebab dia tak cakap benda tu cacat. Boleh dipulangkan atau diperbaiki. Mungkin sebab dia ada warranty, dia boleh repair. Atau ditukar dengan yang sama atau direlakan kecacatan. Kita rela, tak apa, alamak kawan aku tak apa. Aku bogam sikit, okey dah. Tak apa. Ya. Maksudnya tidak boleh ada syarat barang yang dijual tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Jangan kita sebagai orang Islam bubuh syarat ni. Barang yang dijual tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Ya. Jangan boleh. Tapi boleh di repair tak apa. Jangan kata repair tak boleh, tukar tak boleh, kembali tak boleh. Tak boleh lah tu berniaga macam tu. Itu bukan cara Islam yang betul, ya. Baik. Syarat yang kelima, wujud dan dimiliki oleh penjual. Ramai orang isu ni sebagai perbankan Islam dan sebagainya, mereka kata ni tak wujud lah, itu tak wujud dan sebagainya. Mereka memakai hadis-hadis, ya, dan cuba memberi syarah hadis secara literal. Salah tu, tuan-tuan. Ya, baik. Kita bincang. Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayas'aluni alunil bay' laisa 'indi abi'uhu minhu thumma abta'uhu lahu minas suq, ya, qala la tabi' ma laisa 'indak." Sadaqa Rasulullah. Maksudnya, Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Jadi kita kena faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia ikut keadaan, ya. Apabila seseorang tanya soalan yang sama tapi berlainan orang, nasihat Rasulullah selalu berbeza. Contohnya seorang bertanya kepada Rasulullah, apakah amal yang paling baik? Berjasa kepada ibu bapa. Orang lain tanya, apakah amal yang paling baik? Berzikir. Yang ketiga orang tanya, apakah amal yang paling baik? Sedekah. Nampak tak? Jadi dalam hal ni ulama dalam syarahnya cuba mencari apakah ilat, sebabnya Nabi melarang jual sesuatu yang tidak ada padanya, iaitu kepada Hakim bin Hizam. Jadi soalannya, kalau kita ambil secara literal, maksudnya barang tu tak ada pada kita tak beli lagi, adakah kita wajib beli dan bayar semua barang-barang yang kita nak jual? Baik. Macam mana?
terjadi kepada MLM lah, kita nak jual dropship lah, Proton lah, Toyota, macam mana nak jual barang tak ada lagi ni? Macam mana? Ya, boleh tak kita ambil hadis ni secara literal? Baik, kita huraikan sedikit. Majoriti ulama mengatakan larangan Nabi SAW itu bukan sebab produk itu tidak dimiliki oleh Hakim bin Hizam, tetapi larangan itu kerana ada unsur gharar, iaitu ada kemungkinan besar barangan yang dijual itu tidak dapat diserahkan. Maksudnya dalam keadaan Hakim bin Hizam bertanya itu, maksudnya Nabi rasa khawatir dia tidak boleh deliver barang tu atau dia tidak boleh menyampaikan barang itu, maka Nabi larang jual macam tu. Ya. Ibn Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menganggap larangan hadis ini adalah larangan menjual produk pada kebiasaannya berisiko tidak mampu diserahkan kepada pelanggan. Contohnya saya ni programmer komputer. Saya programmer komputer. Orang datang pesan baju pada saya. Saya kata tak apa, saya boleh jahit. Baik, saya boleh jahit. Itu bukan ekspertis saya. Bukan ekspertis saya, tapi saya nak buat juga. Jadi ada kemungkinan tidak dapat diserahkan. Itu jual beli gharar yang dilarang Nabi. Ya. Contohnya satu syarikat tak pernah buat sesuatu perniagaan, dia nak buat. Dia tak ada ekspertis, dia tak ada orang yang nak buat, tapi dia nak ambil juga bisnes tu. Gharar juga. Baik. Jadi macam mana dengan MLM, dengan pre-order, dropship dan sebagainya? Adakah pre-order, akad salam MLM sebab keperluan pemilikan tersebut dalam hadis tersebut? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu akad dalam muamalat diberi nama akad salam. Akad salam ialah selalunya dibuat di zaman dulu, dibuat untuk petani-petani, farmers. Farmers dia ada ladang, dia ada ekspertis, contohnya untuk tanam cili. Dia ada ekspertis tanam cili tapi dia tak ada modal, capital untuk dia bangunkan penanaman ini. Datang pembeli daripada Maggi contohnya, Maggi dia kata, Ahmad, kamu ada 3 hektar ladang cili, berapa kalau saya nak 5 tan? Okey, 5 tan kira-kira 50,000. RM50,000. Okey, saya bagi kamu RM50,000 dalam akad salam, dalam masa 3 bulan saya datang ambil 5 tan. 5 tan cili. Maka akad ini dibenarkan, diharuskan dalam Islam. Tapi kalau kita guna hadis ini secara literal, maksudnya akad salam ini diharamkan sebab masa dia beli, dia bayar penuh, barang tu tak ada. Tapi lain, nampak tak? Dia berakad dengan apa? Dia berakad dengan orang yang pakar dalam penanaman cili. Biasa menanam cili cuma tak ada modal je. Jadi benda tu menghilangkan, melenyapkan gharar. Jadi dalam hal akad salam, takkanlah Nabi benarkan akad salam, tidak benarkan pula akad yang menjual barang yang tak ada. Faham tak? Baik. Jadi macam mana MLM dan pre-order? Baik. Kan MLM selalunya orang pergi jual dulu, lepas tu dia pergi beli, dia ambil duit dulu baru pergi beli dekat syarikatnya. Atau pre-order, dia jual bagi pihak pembekal, macam mana? Konsep pre-order yang sebenar ialah penjual membuka tawaran kepada pembeli untuk dapatkan barangan yang tiada dalam tangannya. Contohnya dia nak jual beg dan sebagainya, dia nak jual kasut, dia nak jual baju, dia ambil pre-order. Ataupun dropship, dropship. Secara kesimpulannya, pre-order ini adalah haram. Ada yang mengatakan haram, ada yang haram dan ada yang harus. Jadi kita kena faham, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Bukan semuanya haram dan bukan semuanya harus. Pre-order haram ialah jual beli produk yang kebiasaannya susah untuk diserahkan. Ada risiko untuk tidak dapat diserahkan itu tinggi. Maka ia haram kerana gharar. Maksudnya benda tu tak pernah dibuat, benda tu susah untuk dibuat dan sebagainya. Itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau pre-order ataupun dropship, benda-benda yang memang senang nak buat, memang dah ada stok, cuma nak pergi ambil saja, itu dibenarkan. Pre-order yang mana penjual sudah ada deal dengan supplier tertentu, stok sudah ada dan pada kebiasaannya boleh diserahkan, peniaga ambil risiko serahan kembali barang, maka ia harus kerana tiada gharar. Jadi kalau kita nak buat pre-order ataupun orang panggil dropship, nombor satu, kita kena ada deal dengan supplier. Kena ada deal dengan supplier. Deal apa? Deal harga, deal penghantaran dan sebagainya. Kita kena ada deal. Deal maksudnya apa? Kita telah ada perjanjian, ada akad dengan supplier. Satu, stok selalunya sudah ada. Ada stok, cuma
Kita nak order aja. Baik. Yang ketiga yang penting juga ialah kita ni sebagai penjual, walaupun pembekal hantar terus kepada pembeli, kita kena ambil tanggungjawab. Ya, iaitu risiko kalau barang tu apa dia? Barang tu nak dibagi balik sebab ada kecacatan, kita kena ambil risiko, kita yang kena hantar. Tak boleh bagi kepada pembekal yang kena tanggungjawab. Kita tak nak elakkan iaitu pendapatan ataupun pendapatan atas angin, income atas angin saja. Yang tu tidak dibolehkan dalam Islam. InsyaAllah. Jadi boleh buat pre-order, boleh buat orang kata apa, dropship dan sebagainya dengan syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi, insyaAllah. Baik, kita pergi kepada isu-isu lazim dalam akad. Kadang-kadang kita tanya kepada orang, kamu niaga ni betul ke? Ni kamu jual emas macam ni? Oh, kami jual emas okey sebab kami ada akad. Maka patut syariah lah. Dia kata macam tu. Ada akad patut syariah. Dia kata, maksud dia kalau ada perkataan Arab, dia ingatkan dia nak tuduh macam perbankan Islam lah. Ya, ada perkataan Arab, jadi halal lah. Ya, kalau sebut cakap Arab, ya, yang akad semua ni halal. Dan macam mana? Baik. Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak menjelaskan isu ini? Adakah dengan hanya ada akad maka semua jual beli secara automatik menjadi halal? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak semestinya. Ya. Ada akad bermaksud kontrak. Jika akad itu untuk barang atau tujuan yang haram dan tidak menepati rukun dan syarat akad, maka akad itu terbatal, jual beli itu tetap haram. Ya. Akad dalam Arab seperti apa? Hibah, ta'wun, wakalah, ujrah, ijarah dan bai'bi taman, ajir, musyarakah, mutanakisah tidak menghalalkan transaksi jika kaedah digunakan bertentangan dengan apa yang sepatutnya. Boleh jadi ada penipuan. Setengah orang kata bank boleh buat bai'bi taman ajil, kami pun boleh buat bai'bi taman ajil. Baik, saya nak tanya, adakah dokumentasi kamu sama macam bank? Adakah kamu ada penasihat syariah sama dengan bank? Adakah kamu punya proses sama dengan bank? 3 ni cukup lah, tuan-tuan. 3 ni cukup. Nampak tak? Jangan kata tukar bahasa Arab. Bukan bayang tukar bahasa Arab. Dia 3 benda ni. Dia ada penasihat syariah. Dia ada documentation. Dia ada kaedah buat yang mana satu dulu dan kemudian. Tu dia. Macam mana nak buat denda dan sebagainya. Tu dia. Baik. Saya bagi contoh. Akad jual beli. Kita buat jual beli Arab. Akad tu jadi halal tak? Tak langsung jadi halal. Ya. Akad jual beli emas tertangguh. Nak push kemudian lah. Nak bayar kemudian lah. Emas tak dapat. Ya. Macam mana? Tetap haram walaupun ada akad. Kaedahnya kena betul. Kaedahnya kena ikut akad tu. Kalau kamu kata akad itu adalah jual beli emas, maka kena ikut bayar saraf. Tak boleh bertangguh dan sebagainya. Tak boleh bayar ansuran. Masa beli mesti ada stok. Gunalah bayar saraf ke apa pun. Tapi kalau kamu kaedah tidak mengikut kaedah akad kontrak itu sendiri, maka terbatal juga. Baik. Kaedah muamalat. Ya. Al-ibratu bil maqasid wal musammiyat la bil alfadhi wassammiyat. Ya, ini kaedah yang dipakai, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita perhatikan. Yang menjadi pegangan atau yang dipakai dalam sesuatu akad atau transaksi adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan bentuk. Maksudnya, kalau kamu tu sebut, ya, kamu bagi pinjam pada aku RM1,000, aku akan bagi hadiah RM100, dia lafaz benda tu, dia tak akan jadi hadiah. Dia kena jadi lafaz yang betul mengikut kaedahnya, maksudnya. Kalau maksudnya dia nak bagi riba, dia tukar apa? Dia tukar jadi hadiah, tidak menjadi hadiah juga. Ya, tidak menjadi hadiah. Apabila transaksi berlaku, kata-kata yang digunakan bukanlah kriteria menentukan hukumnya, tetapi niat atau maksud yang adalah yang utama. Oleh itu keharusan ditentukan atas cara transaksi itu dijalankan, bukan atas apa nama atau kata-kata yang digunakan. Jadi kalau kita nak gunakan akad wadiah, ya, maksudnya apa yang kita bagi orang tu simpan, dia tak boleh pakai. Kalau kita gunakan akad qard, kita suruh dia simpan duit ini dengan akad qard, dia boleh pakai dengan syarat apabila kita nak masa yang tertentukan dia bagi balik. Nampak tak? Semua berbeza, tuan-tuan. Walaupun kita tukar akad nama, orang kata tukar istilah lah, orang tuduh fitnah macam-macam, benda tu berbeza. Jangan main-main dalam akad ni. Baik. Ya, akad mesti sesuai dengan kaedah. Walaupun nampak mudah dan remeh, adalah penting untuk menentukan yang mana satu subjek dalam akad. Banyak skim pemasaran, terutama sekali jenis MLM dalam pasaran
subjek kadang-kadang mengelirukan. Dia ustaz, dia jual emas ustaz, memang dia jual emas. Betul ke? Ya. Subjek harus, tetapi cara perniagaan tertumpu kepada penjualan subjek itu, bukan tertumpu kepada penjualan subjek itu, tetapi lebih kepada rekrut, ya, sponsor. Bila tertumpu kepada rekrut atau sponsor, maka subjek asal bukan lagi subjek, ya. Subjek sebenar ialah wang dari pengrekrutan seperti bonus sponsor, bonus pairing, bonus matching. Pengrekrutan tiada nilai dalam muamalat. Tuan-tuan dan puan-puan, setengah orang buat macam ni. Dia jual barang, dia jual pinggan mangkuk, dia buat MLM. Dia pinggan mangkuk ke, dia buat barang-barang yang import daripada Jepun atau Korea ke apa semua. Ya. Dia katakan, contohnya, kamu nak masuk berapa? Masuk 500. Yuran dia 500. Barang kena beli, barang bila-bila lah kamu boleh beli. Bila kamu masuk 500, downline kamu, upline kamu dapat 300. Nampak tak? Dia makan duit daripada yuran. Bila dia makan duit daripada yuran, maksudnya dia makan duit daripada pengrekrutan atau sponsor. Lepas tu dia buatlah sponsor macam ni. Cerita pasal barang pun tidak langsung. Ada pula orang kata, ya, saya saya ada satu perniagaan, satu MLM di mana kamu tak perlu jual, kamu akan jadi kaya. Saya duk fikir macam mana ya, multi level marketing tu kena jual. Dia kata tak perlu jual sebab kamu boleh dapat pendapatan pasif. Kamu just ajak orang. Dengar perkataan dia guna, kamu just ajak orang masuk, dia pakai, kamu dapat duit. Ajak tu adalah jual lah tu. Ajak tu adalah marketing lah tu. Macam mana dia kata tak payah jual? Ya, jangan duk buat skim-skim kata tak ada risiko, tak perlu jual, walau ya ada risiko. Perniagaan apa yang tak ada risiko? Semua ada risiko. Ya, dia kata tak perlu jual tu lain. Tak perlu jual, kita duduk, kita beli barang tu duduk dekat rumah 10 hari duit masuk. Itu tak perlu jual. Kalau kita perlu ajak orang masuk, ajak orang pakai, dia juga jual. Jangan buat macam tu. Itu horror tuan-tuan dan puan-puan. Baik, isu yang kedua yang baru-baru ni famous. Cantik kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Tapi duit tak ada nak beli. Boleh ke buat booking walaupun harga belum dipastikan? Jadi isunya adalah isu kereta Proton, ya, Proton. Proton mengenakan booking fee atau yuran tempahan RM500 untuk Proton X50. Sekarang dah ada. Isu ni sebulan 2 bulan yang lalu. Sudah ada lebih 20,000 tempahan. Tengah-tengah COVID ni duit ramai. Duit orang banyak je. Banyak apa? Banyak berhutang ya. Ya Allah. Ya. Adakah ini gharar? Sebab harga belum ditahu tetapi tempahan boleh dibuat. Baik. Jadi kita boleh kupas sesuatu-satu. Sebelum kita tuduh sesuatu, kita kena kupas. Kita kena tengok syarat-syarat dia. Bila dia ambil booking fee tu, apa syarat dia? Kita tengok. Ya, baik. Adakah dia ambil booking fee atas akad jual beli atau dia ambil secara security deposit? Macam mana? Macam mana kita nak tahu? Kita tengok syarat-syarat dia. Ini bukan akad jual beli, tetapi akad tempahan. Kami katakan akad tempahan nombor giliran sahaja. Bayaran deposit adalah berbentuk hamish jidyah. Hamish jidyah ini maksudnya security deposit. Nak tempah saja. Bukan, saya tak pasti lagi nak ambil sebab harga tak tahu. Jadi saya nak tempah saja. Kalau harga okey, apa security deposit yang saya bayar ni akan digunakan sebahagian daripada harga. Booking fee, ikut syarat-syarat daripada Proton, disahkan bahawa booking fee akan dikembalikan jika pelanggan tidak bersetuju dengan harga, maka tiada elemen gharar. Maksud dia macam ni. Kalau kita nak buat satu perniagaan, orang nak tempah, kita ambil security deposit. Kalau orang cancel, kita wajib bagi balik. Ya. Kalau orang cancel, kita kata tak boleh bagi balik, kamu dah tempah, itu jadi awalnya akad jual beli, maka haram kita ambil duit tu. Nampak tak? Ya. Booking fee akan dikembalikan. Jika pelanggan tidak bersetuju dengan harga, maka tiada elemen harga. Proton adalah pula syarikat yang terkenal dan ditafsirkan mampu serah milik produk. Proton bukan calang-calang punya company, walaupun kadang-kadang dia rugi, dia ambil alih oleh negeri China dan sebagainya. Ya, tapi bila dia buat booking, dia buat pre-order dan sebagainya, ya, benda-benda macam ni dia dah biasa buat. Tak pernah ada isu pun. Jadi maksudnya dia ada tokoh ataupun dia ada upaya, ya, daya untuk dia serahkan produk tu. Contoh yang ketiga. Baik, tuan-tuan dan puan, ni saya nak kupas tengok.
Ya, tuan-tuan dan puan, banyaknya skim-skim sekarang ni nampak cantik tapi helak, ya, wara dan sebagainya, macam-macam haram belakang tu. Baik, dulu ada satu MLM lah lebih kurang, ya, dia buat macam ni. Kita nak perhalusi apakah subjek ini yang sebenarnya, ya, apakah subjek yang sebenarnya dalam benda ni, ya, contoh-contoh yang saya pernah ditanya. Dia kata macam ni, harga untuk pergi ke Pangkor 450, dia kata 450, Pulau Pangkor lah tu, ya, Pulau Pangkor, 4 hari 3 malam, kamu bayar 450, kamu boleh pergi mana, boleh pergi Pangkor 4 hari 3 malam, ya. Tapi dia kata kalau kamu tak ada 450, kamu buat macam ni, kamu cari, ya, kamu bayar RM200 dulu, ya, RM200 dulu, cari 7 downline. Cari 7 downline, orang yang nak bayar 200, kamu yang atas ni dapat pergi Pangkor. Jadi kamu bayar 200, 7 orang bawah kamu pergi 200, ya, kamu boleh pergi Pangkor. Nah, soalannya, adakah subjek ini memang pelancongan ke Pangkor? Ya, boleh pergi Pangkor ni, tapi adakah subjek ini ada ke Pangkor? Ada yang lagi boleh pergi Australia. Kamu bayar 700, pergi Australia, dia kata 2100. Kamu bayar 700 saja, cari 7 orang yang bayar 700, kamu boleh pergi ke Australia dengan harga 2100. Maksudnya, ya, kamu cari 700, setiap seorang yang bayar 700, kamu yang atas boleh pergi Australia. Orang bawah pun sama juga. Ya, kalau dia cari 7 orang yang boleh bayar 700, harga pakej sebenarnya 2100. Baik, apakah ini subjek dia pelancongan ataupun subjek dia apa? Ya. Baik, kalau dia bayar 450 nak pergi Pangkor, itu tak jadi hal dah. Ya, sahih. Oleh sebab dia bayar 200, memang tak cukup. Ya, memang tak cukup, tak sampai Tengong pun nak pergi pakej tu. Ya, untuk ke Pangkor, maka ini skim money game. Ini skim money game. Sebab apa dia bayar 200, dia dapat apa? Dia dapat 450 daripada duit downline ni. Daripada duit downline dia ambil. Dia ambil duit downline. Baik, ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana orang pergi umrah? Dia dapat upah pergi umrah. Ya, dia dapat upah, dia pun boleh pergi umrah. Tapi dia kena cari 10 orang, 15 orang. 15 orang. Baik, dengan syarat semua orang bayar full. Semua orang bayar full package umrah 6,500, dia dapat pergi. 15 orang bayar full 6,500, dia dapat pergi. Itu boleh. Sebab subjeknya adalah umrah. Bila semua orang dah bayar, jadi subjeknya umrah. Kalau semua orang bayar tak cukup, dia dapat pergi, maksudnya subjeknya adalah duit. Nampak tak? Jadi akad tak semestinya menentukan subjek itu betul atau subjek tidak. Sepertinya ini money game. Jadi orang yang bawah ni, dia kena cari 7, jadi dapat 5. Apa jadi duit dia? Company ambil, pergi joli. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja ya, kuliah hari ini. Tapi sebelum saya akhiri kuliah hari ini, ini adalah jenis-jenis akad dalam muamalat. Ya, ini cara kesimpulannya, akad-akad dalam muamalat. Banyak, tuan-tuan, akad dia. Akad yang pertama, kita ambil daripada kiri. Ya, jenis akad ada berapa? Ada 6. Yang pertama ialah tamlikat. Tamlikat ini maksudnya adalah akad pemilikan. Maksudnya dalam akad ini, bila selesai akad ini, akan terjadi elemen pemilikan sesuatu. Ya? Dan akad tamlikat ini dibahagi kepada 2. Akad muawadat. Muawadat ini adalah akad yang terbesar dalam muamalat. Muawadat ni maksudnya ada pertukaran hak milik. Ada pertukaran hak milik dalam akad itu. Seperti akad jual beli. Akad jual beli orang bayar duit, ya, jadi hak peniaga atau penjual, dan hak penjual, harta penjual iaitu barang tu akan menjadi hak milik pembeli. Iaitu contohnya akad murabahah, akad salam, akad istisna, akad ina, akad saf, akad baiteman ajil, dan juga ya akad muawadat, ijarah di bawah akad muawadat juga. Itu adalah pertukaran manfaat. Ya, pemilikan manfaat. Bayar duit, kita boleh guna kereta, kita boleh guna duduk di rumah dan sebagainya. Ya, itu dipanggil akad ijarah. Ya, akad yang ijarah yang biasa digunakan untuk hire purchase kereta ataupun ijarah untuk sewa beli kereta, iaitu al-ijarah muntahiyah bitamlik, ya, ataupun al-ijarah tuma al-baik. Yang ini kita akan bincangkan kemudian. Dan juga akad pemilikan juga ialah akad tabarruat. Ya, akad tabarruat qal hasan, seperti pinjaman tanpa faedah, hibah dan sebagainya. Ya, yang ni
akad yang tak jadi pertukaran. Dia one way street saja, ya. Kita bagi, kita tak harap apa-apa balasan kecuali balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Dan yang kedua ialah akad perkongsian, ya, perkongsian. Contohnya akad ini selalunya digunakan semasa pelaburan, ya, pelaburan seperti musyarakah, mudarabah, ya. Ya, musyarakah ini ada dua orang pemodal, pengeluar modal atau lebih. Mudarabah adalah seorang sahaja yang mengeluarkan modal, ya, baik. Dan ada juga akad tautik, rahan. Rahan sepertinya kita pergi ke arahnu, ya, arahnu dan sebagainya, ya. Dan ada akad nama tafwid atau itlaq, wakalah, agensi. Contohnya kita lantik apa? Kita lantik siapa? Kita lantik tabung haji untuk menguruskan simpanan kita. Itu akad jenis tafwid ataupun akad apa? Akad wakalah ataupun dalam MLM contohnya, ya, kita lantik ejen, kita guna wakalah bil ujrah dan sebagainya. Ini wadiah. Wadiah dulu bank menggunakan wadiah, tapi oleh sebab bank nak gunakan duit tu, jadi ditukar akadnya kepada akad qad. Wadiah adalah simpanan amanah, ya, simpanan amanah. Dan last sekali ialah isqatat. Ya, isqatat adalah akad pelepasan hak. Contohnya ibrah. Contohnya kita dah beli kereta. Ya, kita beli kereta, harga kereta tu 50,000, bank jual kita 75,000. Selepas 5 tahun, dalam kontrak 7 tahun, kita nak buat full settlement, bank akan forfeit ataupun bank akan bagi rebate profit yang dia belum ambil, ataupun muqasah dan sebagainya. Jadi ini adalah 6 jenis-jenis ataupun kategori akad yang kita akan belajar. Bukan semuanya, kita akan belajar yang major ones, ya, yang penting-penting sahaja. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada soalan, boleh tanya sekarang. Boleh tanya sekarang. Sekejap saya tengok soalan kalau ada dekat Facebook. Oh, ada banyak soalan. Sekejap ya, saya jawab satu soalan di Facebook. Okay. Maaf Ustaz, saya ada banyak soalan berkaitan urus niaga emas. Pastikah akan ada unsur riba syubhah dari segi pengurusan kerana dimiliki oleh bukan Islam, tapi mendapat sijil patuh syariah, manakala satu pihak lagi tidak ada sijil patuh syariah dimiliki oleh Islam. Baik. Dalam saya ambil contoh logo halal. Logo halal tidak ada syarat, ya, pemilik syarikat itu sama ada orang Islam atau bukan Islam. Dia ada syarat macam ni. Dia ada syarat dia kena lalui audit patuh syariah, dan dia mesti ada apa? Dia mesti ada dua jenis jawatan dalam syarikat itu. Satu, dia mesti ada internal syariah eksekutif. Maksudnya internal syariah eksekutif yang akan memantau operasi syarikat sama ada patuh syariah. Dan syarikat ini mesti melantik. Dia mesti melantik penasihat syariah, ya, untuk dia datang buat audit dalam operasi produk dan kontrak-kontrak yang digunakan. Jadi tidak ada syarat, ya, sama ada pemilik itu mesti Islam atau tidak. Saya lebih suka, ya, berurusan dengan syarikat yang ada penasihat syariah, yang ada internal syariah eksekutif dan mengeluarkan sijil patuh syariah daripada syarikat orang Islam yang tak lantik, ya, penasihat syariah, yang tak lantik internal syariah eksekutif, ya. Baik. Bagaimana pula membeli emas secara ansuran, bayar bulan-bulan bila sudah cukup bayaran harga emas sekian berat dan persetujuan kedua-dua belah pihak. Selepas itu diintroduce seorang customer dibayar komisen. Baik, dia beli emas mudah saja. Kalau bayar ansuran, emas tu dah allocate, emas itu sudah di-allocate sebelum ansuran habis, itu adalah, ya, beli emas secara tangguh, iaitu riba an-nasi'ah. Kalau dia nak buat beli emas secara ansuran, emas tak boleh di-allocate. Yang ni maksudnya orang ni tak masuk tak datang kuliah nombor berapa? 1 2 3 4, kuliah nombor 4. Ya, emas tidak boleh allocate. Kalau dia nak beli emas, duit yang dibayar secara ansuran itu tidak boleh digunakan untuk operasi. Ya, walaupun ada akad macam mana sekalipun, kaedah wajib, ya, mengikut buy as-saraf. Ada online seller. Bila kita beli barang, dia kata random color. Maksudnya seller boleh
bagi barang ikut suka hati warnanya. Baik. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada berbagai-bagai color, maksudnya kena beri hak kepada pembeli untuk memilih color mana dia suka. Random color menyebabkan gharar. Kita mungkin dapat color yang kita tak suka. Dalam akad jual beli dalam Islam, pembeli mesti suka apa dia nak beli. Mesti redha apa dia nak beli. Ya? Redha dan meredai. Crude oil trade kebanyakannya boleh katakan semuanya guna kontrak CFD, maka tidak diharuskan. Banyaknya soalan, Masya Allah. Jika orang datang ke rumah kita buat servis penapis air, kita niat sedekah atau ihsan, tak apa ke Ustaz? Baik, kalau orang datang servis, saya dah banyak bincang dengan ramai orang berkenaan dengan skim beli water filter ni. Ya, tak ada satu yang memuaskan hati saya. Itu cerita lain. Tapi dia punya soalan ialah, orang tu datang, ya, kita bagi duit kat dia. Dia nak servis, dia dah dapat gaji, kita nak bagi duit. Baik, dibolehkan bagi duit atau bagi dia minum dengan syarat syarikat dia benarkan. Ya, ada setengah-setengah syarikat tak bagi buat macam tu. Jadi kena tanya dia, syarikat kamu benarkan ke tak? Jika buku sudah rosak, kita photostat. Yang tu kena tanya ni lah. Baik, kalau buku sudah rosak, kita photostat. Baik, photostat ni dalam buku ni dia mengikut hak cipta. Jadi kalau kita photostat 1-2 muka surat saja, ya, sebab apa? Kita tak ada duit nak beli buku tu sebab kita pelajar, okey. Tapi kalau kita nak photostat buku itu yang sudah rosak, kena tanya penerbit dia. Sebab dia ada syarat-syarat hak milik atau hak cipta dia. Jika pergi hiking tetapi bercampur lelaki dan perempuan, boleh kalau ikut adat-adatnya. Ya, tak boleh bergaul dengan bebas dan sebagainya, tutup aurat semua, pakai pakaian yang elok, yang longgar-longgar. Hiking ni kalau pakai yang ketat-ketat, masalah sikit kan. Baik. Soalan lagi 3 kat sini, nanti saya jawab yang dalam ni. Bagaimana seorang pemimpin meluluskan penjualan babi khas untuk bukan Islam? Apakah ini kelonggaran atau pelanggaran? Baik, kalau kita menjadi pemimpin, tahu saya lah, menjadi pemimpin dalam satu masyarakat yang ada Islam dan bukan Islam mempunyai hak. Ya, bukan Islam, dia kata dia boleh minum arak. Okey, minumlah. Tak jadi masalah. Itu hak rakyat. Dia babi, dia boleh jual babi, itu pulang kan dia. Boleh jual babi, tapi ikut syarat lah. Ya, kena ada sensitiviti, tak boleh belah babi dekat penduduk Islam, masyarakat Islam, satu tempat yang khas, dia punya saliran air tu elok dan sebagainya. Ya. Jadi sebagai pemimpin kita kena make sure semua hak-hak rakyat sama ada Islam dan bukan Islam terpelihara. Seperti almarhum Tuan Guru Nik Aziz, dia memberi duit untuk pembangunan apa? Tokong Buddha di Kota Baru, kalau tak silap saya. Kita dimomokkan bahawa emas akan menjadi penting di hujung zaman. Jika perlu kita terlibat dengan emas atau perak. Yang tu tak dapat dibuktikan. Ya? Tak dapat dibuktikan. Tetapi emas dan perak adalah salah satu elemen untuk kita melabur. Elemen melabur. Ya, kalau orang datang jual emas, dia kata emas ini adalah satu akhir zaman, jangan beli pada dia. Assalamualaikum Ustaz. Bagi barang-barang ribawi tersebut, sebenarnya kita jauhkan. Kenapa? Barang ribawi, emas, perak, gandum, kurma, garam, bali, kenapa kita nak jauhkan? Bukan kita kata jauhkan barang ribawi. Barang tu bukan riba. Riba tidak boleh jadi kepada barang. Riba terjadi kepada pertukaran yang salah, barangan ribawi. Dengar balik. Siapa yang tanya soalan ini, pergi dengar balik kuliah saya yang keempat berkenaan dengan riba. 3 dengan 4. Ya, dengar balik kuliah tu. Baik. Ada soalan kat sini tidak ya? Satu lagi soalan. Boleh terangkan perbezaan contoh Pulau Pangkor dengan umrah tadi? Tak dapat clear. Baik. Kalau kita nak ambil upah ya untuk orang pergi pelancongan atau umrah, kita kena, let's say kita nak pergi umrah ya. Dia kata cari 15 orang. Cari 15 orang. Kalau 15 orang tu bayar penuh, boleh bayar penuh, baru kita berdapat pergi. Ya. Kalau dia bayar sikit, dia bayar sebahagian, contohnya kalau pergi umrah 6,500, orang tu bayar 3,000, kita dapat pergi umrah, itu maksudnya kita money game. Ya. Jadi dia kena beli dengan harga penuh baru kita boleh dapat upah. Sama juga pergi Pulau Pangkor. Pulau Pangkor pergi 450. Ya. Kalau dia kata yang boleh. Kalau dia kata cari 10 orang nak pergi Pulau Pangkor, engkau pergi free. Mereka kena bayar penuh, itu harus. Ya. Tapi kalau dia kata kau nak pergi Pulau Pangkor 450, ya, cari
7 orang yang bayar 200, itu money game. Dia kena bayar harga penuh, baru kita boleh dapat upah. Ya, upah pergi seperti dengan package itu. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. 1.5 jam dah. Ya. Baik. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-Anz dan sedikit doa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.